jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, ahli dan kuasa surau, mudah-mudahan kita dapat rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita di antara ribuan manusia, boleh jadi jutaan manusia bersekitaran untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita rasa gembira kalau kita dijemput oleh orang besar, oleh menteri mungkin, oleh istana negara mungkin, dijadikan sebagai tetamu. Bila tahun depan, bukan tahun ni, tahun depan dijemput untuk high tea, minum teh petang. Dapatlah kad jemputan warna kuning seronok gitu. Kalau petang-petang tu naik motor tu, kad jemputan tu tak pernah lekang, bawa je. Orang tanya, mana Pak Su? Oh ni ada kad kuning aku, tuanku ajak minum ngeteh tahun depan, bukan esok, tahun depan. Kerana seronok dia tadi, maka dia akan bawa kad mana-mana dah. Satu kedai kopi, dua kedai kopi dia bawa cerita, aku tetamu istana. Sebab apa? Sebab kita menjadi tetamu. Tak ada yang paling mulia di sebuah manusia ni ialah tuanku atau menteri, seronok dia. Tetapi kenapa kita tidak berebut dan seronok bila Allah jemput pemilik, raja, sultan bagi segala sultan yang ada. Raja, sultan, pemerintah yang ada, atas dia ada lagi pemerintah, pemilik alam azza wa jalla Allah. Kenapa kita tak rasa seronok kalau dia dijemput? Kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak menerima jemputan Allah. Allah jemput 5 kali sehari, marilah datang rumah aku 5 kali sehari. Allah jemput datang. Tak nak datang, maka Allah usung dengan air banjir sumak dalam masjid surau. Baru dia datang. Itu pun tak sembahyang juga. Ada lagi yang tak sembahyang ketika mana Allah uji. Dengan pandemik, ada yang tak sembahyang, ada yang tak tutup aurat, tak takut lagi. Dah bagai-bagai dah ancaman yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya supaya ia sedar. Maka syukurlah apabila kita dipilih oleh Allah melalui hidayah dan taufik Allah. Melalui hidayah Allah kita tahu kelebihan istimewa berada di rumah Allah. Melalui taufik Allah kita sampai ke rumah Allah. Beza, dua benda yang berbeza. Satu, petunjuk menunjukkan kelebihan fadilah berada di rumah Allah. Yang kedua, dibawa oleh Allah sampai ke rumah dia. Dua benda yang berbeza. Kita tahu tapi kita tak sampai, belum ada taufik. Hanya hidayah sahaja. Maka terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah membimbing kita, pimpin tangan kita sehingga berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ucap syukur alhamdulillah ya Allah
Ya Allah, besok jemput lagi aku ya Allah. Kalau aku boleh, aku nak mati di rumah Engkau ya Allah. Sebab orang mati di rumah Allah ni mulia dia. Walaupun dia datangnya ke rumah Allah tu sebenarnya bukan nak semayang nak apa, dia datang berak je. Datang buang air. Tapi tiba-tiba licin atas sini, puk jatuh mati. Orang kata si mak tu mati mana? Surah Al-Mulk. Nah, tak sangka budak tu nakal, budak tu dulu tu. Mati di surga. Orang tak tanya mati kat mana. Walhasil mak ni dulunya ialah penagih. Dia mari ke surga nak berak, nak kencing, mungkin juga nak selongkar duit masjid. Mungkin. Kena karan dah lekat apa ni, tung besi. Surga meninggal. Tapi orang akan sebut baik sebab dia masjid. Walaupun awal itu lain, kita tak tahu Wallahualam, tapi orang akan nampak baik. Sebab masjid ini ialah satu tempat yang Allah cinta, yang Allah sayang di atas muka bumi, iaitu rumahnya di alam jagat ini namanya masjid, surau, musalla dan sebagainya. Jadi kalau Allah yang sayang tempat itu, kenapa kita hambanya tak sayang tempat yang Allah sayang? Buruk mana, hodoh mana, surau ataupun masjid, surau Jumaat atau masjid lah senang. Kita boleh iktikaf dapat pahala duduk dalamnya. Tapi kalau hotel cantik macam mana sekalipun 5 bintang, 7 bintang, kita duduk iktikaf tak boleh. Tak boleh iktikaf dalam hotel. Masjid tak ada lah kapek, mozaik je. Tapi selipar daripada luar tak boleh masuk dalam masjid. Sebab mulianya masjid. Berbanding dengan hotel. Sebab itu kita muliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak Allah jatuh kasih dan sayang dia kepada kita. Patut besar sekali. Syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam suasana yang ada sekarang, Allah datangkan ujian. Ujian yang Allah datangkan kepada kita semua, sama ada ujian banjir, ujian kesenangan dan sebagainya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah test. Allah nak tengok hamba dia setara mana. Takat mana dia boleh bersabar. Sebab itu seingat saya khutbah Jumaat lepas membicarakan mengenai musibah penghapus dosa. Kalau tak silap Selangor lah. Kalau tak silap. Maka di antara isi kandungnya ialah menguji keimanan. Yang keduanya menguji kesabaran. Yang ketiga menguji redha ataupun tidak dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. 3 benda. Kalau kita tak tidur lah masa khatib baca khutbah. Tapi kalau kita tidur tak ingat walaupun pendek tapi dah tidur. Sebab di antara nikmat yang nikmat atas dunia ialah tidur ketika kuliah. Itu paling nikmat. Dia ada 3. Iaitu di antara nikmat ialah tidur ketika kuliah. Jadi termasuk khutbah Jumaat tu kuliah. Memang sedap masa tu. Kita tak ada sebab kita baca khutbah. Nak terah juga sekali-sekala. Sedap rasa. Boleh jadilah. Boleh jadi. Jadi oleh kerana sedap tidur, cuba tidur. Dalam kuliah. Yang kedua, nikmat orang kata nikmat ni naik basikal duduk atas bukit, turun tak payah kayu. Nikmat, ya ke? Musim sekarang musim cycling ya. Orang duduk kayu basikal, naik atas bukit, lepas hendak gitu ya. Macam Titanic. Turun bukit tak payah kayu. Orang kata sedap juga. Orang kata. Yang ketiga, sedap juganya. Habis kuliah, pergi kedai kopi, makan lem chop. Tiba-tiba nak bayar, orang lain bayar dah. Itu sedap juga, orang kata. Mana Abang Mek? Orang kata. Dia kata sedap. Bukan, jangan beli. Jangan beli Abang Mek. Contoh dia lah yang sedap. Benda yang nikmat. Gitu. Jadi, bila Allah uji, nak tengok iman kita tahap mana. Tak habis lagi dengan pandemik. Tak habis lagi waxing 2. Tak habis dengan booster, penggalak. Allah bagi banjir. Selangor, Kuala Lumpur. Orang duk standby Kelantan, Terengganu, Pahang. Kita expect di sana sebab musim tengkujuh monsun ni. Tapi tak. Kehendak Allah di sini, di Selangor, Kuala Lumpur. Allah nak uji.
kita rancang untuk pergi ke destinasinya Johor, contoh. Tapi Allah divertkan kenderaan kita tak boleh pergi ke Johor kerana ada banjir, ada apa-apa halangan. Langsung kita divert pergi ke Pahang. Umur di Pahang, kita nak jumpa seseorang yang kita telah tak jumpa 20 tahun yang lalu, mungkin. Ataupun pergi ke Pahang, kita jumpa seseorang yang jadi teman sejati hidup kita, ataupun isteri atau pasangan kita. Kita tak tahu. Kita nak minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada aku isteri yang salihah, ya Allah. Ya Allah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba pam keluar daripada masjid surga, pam kita terlanggar dengan minah rempit. Ya Allah, kenalah kita dengan minah rempit. Kurang hajar betul, langgar kereta aku, bla 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 bla. Akhir sekali kita masuk hospital. Dalam hospital kita dirawat oleh seorang doktor dengan bawa jururawat. Doktor pula bujang, single, available. Akhir sekali seminggu duduk dalam hospital, bertukar-tukar nombor telefon, tanya rawatan dan sebagainya. Akhir sekali dia berkenan kat kita, kita berkenan kat dia. Allah tak bagi direct apa yang kita minta, tapi Allah divert ke lain terlebih dahulu untuk mencapai hasrat. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu merancang, Allah yang menentukan. Kita nak pegang itu. Ini iman. Ini iman ni. Sebab berapa ramai musim pandemik baru ni di kalangan orang Melayu Islam yang bunuh diri, yang gantung diri, termasuk Bilal di Melaka kalau ikut sok rawat kan. Wallahu alam, adakah Bilal itu daripada asah ada agama ataupun tidak, mungkin dia dilantik ke, wallahu alam. Tapi ada yang kaitan dengan Masjid Surah yang gantung diri. Sebab stres dengan tak boleh kerja dan sebagainya. Itu iman. Allah uji. Kenapa kita nak keluh kesah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita tahu kita daripada dia dan balik semula kepada dia. Apa yang dia beri, apa yang dia ambil, itu hak dia. Kita naik kapal terbang, kita kata nak pergi ke Amerika, tiba-tiba pilot divert pergi ke Australia. Kita dah usaha bagai-bagai, dah usaha tapi tak berjaya juga. Akhirnya kali kita touchdown ke Australia. Rupa-rupanya di Australia itu kita dapat job kerja kita sebelum pergi ke US. Boleh jadi. Mana kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya kuasa mutlak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau itulah yang punya kuasa, kenapa kita nak keluh kesah dengan ujian dia? Nabi SAW diuji, dihalau keluar daripada bumi Mekah kelahirannya, keluar hijrah. Teman menunggu di Gua Thur Abu Bakar. Abu Bakar keluh kesah, berpeluh, menangis dia, takut orang Arab Quraisy yang cari Nabi itu dapat nampak Nabi dalam gua. Kalau ikut logik akal, nampaklah kalau jenguk macam itu pun dah nampak gua tu. Sebab gua itu bukan ke dalam, sikit saja tempat berteduh. Tapi itu Allah punya kuasa. Sehingga Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai sahabatku, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Dan ayat ni tok guru guna untuk orang kata terapi diri bagi orang yang keluh kesah. Orang yang selalu berdebar bila jumpa dengan orang, ataupun nak kita menduga, rasa kedebar, maka pakai ayat ni. Amal selalu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Bacalah beberapa kali lepas solat, sehingga dia sebati dengan diri kita. Kita nak jumpa orang besar mana pun kita tak rasa gerung, rasa takut. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah yang punya kuasa. Allah lebih berkuasa. Dan jumpa dengan siapa pun kita tak akan rasa takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kerana kita yakin, ini iman. Kerana kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu berserta dengan kita. Kalau Allah dah bersama dengan kita, apa nak takut lagi? Kita tak perlu takut lah. Macam kita berjalan ada bodyguard, seolahnya begitu. Bodyguard ada keliling 5-6 orang. Sebelum sampai tu bodyguard dah clear dah. Dah pergi tengok sekali lalu dah. Dah pergi cek flashing dan sebagainya dah. Jadi nak takut apa lagi? Kita sendiri pun ada pistol kiri dan kanan macam James Bond. Peluru berantai, apa nak takut? Seolah-olahnya gitulah. Kita tak takut kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memiliki hati insan.
Apabila orang nak perang dengan Nabi SAW, orang kafir Arab ni boleh sebut, kita nak perang dengan siapa lepas ni? Bulan depan, 3 bulan akan datang, kita akan perang dengan Muhammad. Sebut saja nak perang dengan tentera Muhammad, hati dia berdebar 3 bulan. Dia rasa takut, dia rasa cemas bila sebut tentera Muhammad. 3 bulan Allah bagi rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Rasa takut. Bila dah rasa takut, bila berperang, kalah. Kita mudah lah. Kita tengok apa ni, Datuk Lee Chong Wei, bila berlawan dengan Lin Dan, berapa kali dalam sejarah dia boleh menang? Berapa kali bermain? 10 kali sekali menang. Sebab apa? Dia kata, aku lawan Lin Dan. Alamak. Sebelum lawan tu dia alamak dah. Alamak. Dia dah segerung dah. Bila gerung semeh tak masuk kena drop shot ke kawan tu je. Contoh mudah gitu. Sebab kita rasa gerung, rasa takut. Bila rasa gerung, rasa takut, maka kita nak buat apa? Sebab Allah yang memiliki hati insan. Allah bagi rasa takut, gerung kepada musuh. Musuh rasa gerung. Sekarang orang kafir tak gerung, tak rasa takut dengan orang Islam. Bahkan diganyangnya orang Islam ni, dipelekeh, diperkotak-katikkan je. Sebab apa? Sebab tidak ada rasa ra'b, ketakutan di hati musuh-musuh Allah. Sebab apa? Sebab orang Islam itu sendiri yang berpecah di antara satu sama lain. Itu punca dia. Itu punca peperangan kita nampak. Dalam buat parti pun sama juga. Mana ada musuh-musuh takut? Sebab orang Islam Melayu sendiri berpecah sampai 7 ke 8 parti. Berbanding dengan MCA, MIC ni juga DAP. 3 je. Yang tu 7 sampai ke 8. Orang pun senyum, relax. Mana ada rasa takut? Sebab kita sendiri yang berpecah. Itu kegerunan itu Allah tarik daripada hati musuh-musuh. Allah musuh berani. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian keyakinan. Nak yakin iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang sedih bila barang yang kita sayang. Kucing kita mati langgar di kereta, kita sedih. Menangis kita sebab barang kita sayang. Ini kan rumah tenggelam, kereta habis, periuk dapur semua tak ada, tinggal selah sepinggan. Ya. Kerana kita tak pernah tengok sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pangking tidur Nabi sedari dia dilantik menjadi Nabi SAW, sehingga dia jadi Perdana Menteri, sehingga dia jadi tuanku, sehingga dia jadi Panglima Perang, sehingga dia jadi Menteri Keuangan, tak pernah tukar pangking tidur dia. Pangking tidur Nabi SAW dibuat daripada batang-batang tamar, kemudian dialah, dijalinkan dengan kulit-kulit binatang sahaja diletakkan di atas pangking berkenaan. Apabila baginda SAW tidur, bangkit daripada tidurnya, maka belakang dia berbirak-birak kesan daripada macam kursi malah yang kita duduk. Tak ada tilang empuk, tak ada. Pakaian hanya ada sehelai 2 helai sahaja untuk ditukar. Maka kehidupan itu dia dah biasa. Dah biasa. Datanglah macam mana dugaan pun tak ada masalah, sebab itu tahap kehidupan. Tapi oleh kerana kita sentiasa dimewahkan, biasa makan lemcok, makan ayam, makan daging, makan yang high-high, tiba-tiba kena makan nasi dengan ikan kering, kena makan dengan sambal jantan. Kena sambal jantan tak? Sambal cabai campur dengan garam sahaja. Tak ada aksesori lain, bawang pun tak bubuh, tak ada. Itu ambil cabai, bubuh garam, tumbuk je. Itu sambal jantan orang Kelantan bagi. Itu je makan. Tapi oleh kerana dia dah biasa hidup dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, Allah uji aku, tak apalah. Aku percaya setiap ujian ni pasti Allah nak naikkan martabat aku. Kita uji anak kita nak. Ujian mingguan, ujian bulanan. Sebelum dia masuk exam, STPM, SPM, STAM, kita buat ujian untuk anak kita. Sebab apa kita uji anak kita? Kita uji anak kita sebab kita nak suruh dia berjaya pada exam yang sebenar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala uji dan uji untuk ambil keputusan rezak nanti, rezak yang terbaik untuk kita sebagai hamba. Tapi syarat mu kena yakin. Mu kena yakin dengan apa yang aku berikan kepada engkau. Itu ujian sakit. Ujian sakit adalah satu ujian. Ujian senang satu ujian.
Dia yang ditimpa dengan banjir, kita yang tak kena banjir, apa yang kita buat kepada saudara kita yang kena banjir? Adakah kita tolong dia? Adakah kita bantu dia dengan wang ringgit, keringat, tenaga? Itu ujian untuk kita. Jangan anggap dia saja ada ujian tapi kita tak ada ujian. Kita tetap ada ujian. Pasti ada ujian. Mungkin duit ringgit kita untuk mengurangkan kesusahan dia, itu ujian. Mungkin tenaga kita diperlukan, itu ujian. Itu ujian sebenarnya. Sama ada senang ataupun susah, dua-dua ujian. Kita nampak ujian ini hanya kesakitan, kesempitan hidup. Tak, kesenangan, kemewahan dan sebagainya, kenikmatan juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uji iman. Anggaplah itu, dan itulah kita kena yakin. Yang kedua, dalam ujian ini Allah nak uji kesabaran insan. Allah nak uji kesabaran insan. Setakat mana kita sabar apa yang Allah datangkan kepada kita. Sebab itu Imam Ghazali dalam kitab dia Mukashafatul Qulub menyebut as-sabru salasatu durubin. Sabar ini ada 3 tahap. Yang pertama, as-sabru fit ta'ah. Sabar ketika mana kamu melakukan ketaatan. As-sabru 'anil ma'siyah. Sabar daripada melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru indal bala ataupun indal musibah. 3. Pertama, sabar dalam ketaatan. Kita nak bangkit malam, kita nak sedekah, kita nak silaturahim dan sebagainya, perlukan kesabaran. Ingat kau senang kena duduk bersila macam ni. Oh, kena sejam, 2 jam, 3 jam contoh dia. Allah penatnya. Itu ujian dia. Kalau kamu sabar dalam kamu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka salasumi'atin darajatan indallahu fil jannah. Kata Imam Ghazali, darajah kamu ialah 300 kali ganda berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sabar dalam taat, sabar untuk kuliah, sabar untuk bangkit malam tahajud, sabar untuk sedekah, sabar untuk bantu saudara-saudara yang dirundung malam dan sebagainya. Sabar untuk taat, kesenang. Boleh, kita boleh taat, tapi untuk tahan daripada maksiat, tahap yang kedua. Tahap yang pertama dalam taat 300 kali ganda Allah bagi. Wasabru 'indal ma'siyah 'anil ma'siyah. Sabar daripada buat maksiat 600 darajatan indallah. Allah bagi 600 darajat bagi orang yang boleh sabar daripada buat maksiat. Sebab maksiat payah nak tinggal, tuan-tuan. Ramai orang boleh sembahyang, alhamdulillah sembahyang, tapi susah nak tinggal mengumpat. Susah nak tinggal kata orang. Susah nak tinggal keji orang. Susah. Itu menunjukkan nak tinggal maksiat ni payah. Sebab maksiat, semua maksiat itu menyeronokkan. Cuba tuan-tuan sebut apa maksiat yang tak suka, yang tak seronok kita buat. Curi. Senang, sedap, usaha sikit je. Tuan dia tidur, kita pergi ambil pakar master key, pergi curi. Arwah kawan saya, kereta dia Harrier, orang ambil dalam rumah. Orang ambil tu pandai, dia ambil kereta dulu, dia ambil kunci rumah dulu. Dia buka rumah, dia masuk ikut sliding, dia ambil semua kunci. Kunci rumah, kunci pagar. Jadi orang tak nampak dia mencuri. Itu je usaha dia. Sedangkan kita berusaha bertahun-tahun untuk simpan duit, untuk beli X70. Tiba-tiba dalam plastik lagi X70 kita hilang. Seronok curi orang. Seronok kita duk kata kat orang, mengumpat, membawa, sedap. Sedap. Kata kat orang ni sedap. Memang sedap. Cuba sekali tahu. Memang sedap kata kat orang. Apa lagi? Berzina. Apa tak sedap? Sekali makan kari ikan, tukar makan ikan singgang. Sedap juga. Tapi oleh kerana dia haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak buat. Maka kita sabar. Orang lain setengah berzina di Bukit Bintang, di Genting, berjudi dan sebagainya. Kita rasa nak, tapi tak boleh lah. Allah larang, kalau aku pergi buat, aku kena api neraka. Seronok. Ingat kau tak seronok, tuan-tuan? Tikan nombor, seronok. Penantian suatu. Nampak penyiasaan, tapi sedap tunggu buka nombor sikit je. 115. Ujung ni. Allah tak kena. Sikit lagi. Itu kat kolah air semayang tu.
kat kolah masjid. Allah. Kalau mak mis satu nombor mis. Wah haja kau. Tepi kolah masjid dia tengok nombor tu. Seronok. Tak percaya masa kecil-kecil dulu. Siapa yang pernah main tikam? Tak Iman pernah main tikam? Beli 10 sen untuk harapkan dapat combat. Kereta askar kan? Oh, beli lah kita. 10 sen 2. Lepas kita pandai sikit, kita beli sendiri jadi tokel. Bawa pergi sekolah, golong bubuh laci meja. Tak ada cikgu ya? Mu jangan bagi tahu cikgu masuk, biar cikgu lambat tak apa. Duk jual ni kan ni? Hak mahal-mahal kita buat dah. Kereta askar hak tayar besar kita cabut belakang dah. Tinggal hak kecil-kecil. Untung besar, beli RM6 dapat RM12. Jual pula kereta askar 3 biji. RM3 sebiji. Oh, untung besar. Sedap nikah je. Itu judi lah tu. Tapi sedap nikah. Ya kau Ustaz. Ustaz macam buat je. Memang aku tokel besar dulu. Masa sekolah. Bukan kita tahu apa. Kita tahu nikam. Tikam tu tak tahu judi ke apa lah. Akhir sekali bila dah besar dah. Reti. Balik kampung ada lagi. Anak-anak saudara duk jual ke. Adik-adik dia. Kata aku beli. Paksu beli semua. Berapa ringgit ni? RM12. Aku tak ambil RM12. Ambil hadiah bagi. Balik ada lagi. Aku beli semua. Akhir sekali dia pun tak belilah tikar. Sebab kita tahu dah. Kalau paksu dia balik, kita tak marah pun. Sebab kita tahu dah zaman dia nak seronok macam tu. Tapi oleh kerana kita nampak itu judi, kita beli semua. Hadiah mu nak apa? Mu nak ni? Okey, ambil dah. Semua. Pakat buka masing-masing buka. Tak payah beli. Bila tak beli tak jadi judi. Tak beli tak jadi judi. Yang jadi judi ni kita pertaruhkan duit kita dengan hadiah yang belum tentu ada. Sebab tu simpanan CJ Premium tak jadi judi. Jangan kita kata ini pertaruhan, tak. Sebab duit kita tak hangus. Mana-mana yang kita bayar dan jadi hangus, itu yang jadi judi, pertaruhan. Kita simpan CJ Premium RM1,000. Kita dapat balik duit kita cash RM1,000. Bahkan ada keuntungan perniagaan lagi. Mungkin 2%, 3%. Tak jadi judi yang tu. Waktu tak judi tak apa, kita masukkan RM1,000, kita nak dapatkan rumah, kita nak dapatkan kereta cabutan premium dan sebagainya. Tanya dia, duit kau hilang tak RM1,000? Tak hilang. Bukan judi ya. Yang jadi judi jadi hilang. Wang pertaruhan. Macam orang nak mengundi. Yang calon pilihan raya. Hilang wang pertaruhan. Masa tu RM5,000. Hilang wang pertaruhan. Sebab yang sokong dia, yang penamaan calon dengan 3 beradik, adik-beradik dia. Hilang wang pertaruhan sebanyak RM5,000. Hilang wang pertaruhan sebanyak RM10,000. Itu judi. Hukum dia tetap haram, dia tak jadi halal. Cumanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Ini kaedah. Mana-mana kewajipan tidak sempurna dengan kewajipan itu, maka kewajipan itu perlu dilakukan. Sembahyang tidak sah melainkan terangkat hadas kecil, betul? Hadas kecil terangkat dengan wudu. Maka wudu itu jadi wajib bila nak sembahyang. Bila nak sembahyang jadi wajib. Kalau tak sembahyang tak jadi wajib wudu. Kalaulah wudu itu wajib, lain daripada sembahyang, nescaya orang duk meniaga, duk berjalan pergi pasar raya yang tak ada wudu, haram semua, berdosa sepanjang masa. Tak. Islam bukan macam tu. Syarat untuk sah sembahyang itu ialah terangkat hadas kecil maupun hadas besar. Maka hadas kecil itu menjadi wajib bila kamu nak sembahyang. Hadas besar, bila kamu nak sembahyang? Pada pagi tadi mu tak mandi wajib lagi. Lepas subuh dengan bini tak mandi wajib, pergi pasar raya, pergi Giant, pergi Tesco, makan nasi, kenduri kahwin, semua sekali. Dekat-dekat dah pukul 2 baru kita mandi wajib. Masa tu wajib mandi. Sebelum tu tak wajib, tak apa. Mana-mana pun orang tak kenal. Macam tak mandi wajib dah muka kau ni. Tak ada. Air sembahyang pun sama juga kaedah dia. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Maka wajib wudu itu kerana syarat sah sembahyang. Begitu juga dalam kes, ini luar sikit lah, dalam kes pertaruhan bagi wakil-wakil rakyat untuk ambil calon. Itu sebenarnya tidak akan sempurna pelaksanaan hukum Allah melainkan dengan terpaksa pergi mengundi. Maka seorang calon untuk menegakkan kebenaran, maka dia dibenarkan ketika itu sahaja. Macam darurah, macam makan babi di tengah hutan lah. Cari makanan tak ada, cari semua tak ada. Kalau tak makan mati. Jumpalah anak babi saya pin tanpa sembelih makan. Sekadar tu je boleh makan satu luqmah. Berjalan cari yang halal, tak boleh makan semua. Pang sekor makan. Oh tak boleh. Sedara 3 kali. Lepas singgah ada. Masak pedas ada. Masak lemak cili api pun ada babi.
Tak boleh. Sikit je. Boleh makan sekodarnya sahaja. Ini lebih-lebih simpan lagi atas belakang atas beg piku. Orang kata, mak apa tu? Babi yang lebih tadi. Takut depan tak ada makanan, sini aku makan babi pula. Oh, tak boleh. Haram. Begitu juga dalam malayatimul wajib ni, tu kaedah dia supaya kita faham. Jadi sabar yang pertama tadi, sabar ketika taat, ketika sabar daripada maksiat. Maksiat seronok. Bila mana kita boleh tahan diri daripada buat maksiat, maka darajat 600 kali ganda. 600 darajat. Beza dengan taat 300, dia jadi 600. Was-sabru 'indal musibah ataupun 'anil bala. Sabar ketika mana kita ditimpa musibah atau bala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka darajahnya ialah 700 darajatan indallah. 700 darajat di sisi Allah. Tinggi darajat dia orang boleh sabar daripada musibah yang Allah datangkan. Sebab dia tahu ini takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan luar daripada jadual dia. Aku nak ini tapi Allah bagi ni, aku redha. Itu sebab dia tinggi tahap dia. Adapun sembahyang sebab Allah perintah. Adapun zina sebab Allah larang kita buat. Tapi yang ni, yang kita nak lain, Allah pastikan lain. Kita dah bina rumah cantik macam Abius. Cantik dah rumah dia, nak siap dah ada plaster, wallpaper, bla 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 bla. Besok minggu bulan ni akan duduk rumah dia. Itu pengakuan daripada dia. Tapi Allah hanyutkan dengan tapak-tapak pergi sekali. Nak menguji keredaan dia. Ketika ditimpa musibah gini, apa pendekatannya? Bahkan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nyawanya masih ada. Tak apalah, rezeki itu Allah ambil. Dan saya yakin umur dia mungkin habis ratusan ribu mungkin. Tetapi yang dia dapat ni hasil daripada sabar dia, terima musibah takdir Allah, lebih daripada umur yang dia telah hanyut. Percaya cakap saya. Berbondong-bondong jutawan akan bantu. Tak percaya terus pergi tengoklah Hulu Langat, pergi tengok di Sepang, pergi tengok di Shah Alam, pergi tengok. Berbondong-bondong rezeki yang Allah berikan. Allah nak uji orang di sana. Adakah kamu ambil untuk diri kamu atau kamu nak bazirkan di belakang rumah kamu? Pakaian yang pergi buy bundle, ambil pilih yang elok saja, yang tak elok disepohkan ke tepi. Ujian lagi. Sepoh ke tepi kena hujan, busuk. PBT terpaksa ambil buang dalam apa ni, sampah dan sebagainya. Allahu akbar. Banyak tuan-tuan. Berbondong-bondong manusia datang dengan bah untuk membantu. Allah hebat orang kita dalam bab kebajikan. Tapi Allah uji. Allah uji. Tak semayang lagi. Ada tak semayang? Kain tak ada. Celekup tak ada. Dalam keadaan orang kata nazak macam tu pun masih ada lagi. Allah tahulah ustaz. Kita dalam keadaan penat, kemah rumah. Jadi nantilah kita qada lah, nanti sedap-sedap tubuh kita qada. Allahu akbar. Mudahnya qada. Qada ini bagi orang yang tertidur, terlupa, ter. Ini kalau sengaja tak jadi. Ada kisah benar, kawan saya terhimpit baru-baru ni. Dia tak kena banjir tapi tersangkut. Masa lalu nak naik flyover, clear jalan sini. Adalah pagar-pagar betih. Nak balik ke Putrajaya. Sampai atas, nak turun Wisma Rozali. Turun, air pagar dada. Allah, tak lepas. Ribuh balik ke belakang. Sana pagar pohon dah. Duduk tengah-tengah. Lori gila banyak lah. 4 jam sangkut waktu maghrib. Saya tahu sebab dia cerita kat saya. Saya tak semayang maghrib semalam. Pasal apa? Saya sangkut bla-bla. Oh, kenapa tak semayang? Saya kencing. Dia kencing, nak basuh payah, depan air keruh, air laju. Jadi saya tak basuh lah kencing. Saya kencing tepi longkang. Isteri saya pun kencing situ je. Saya lek baju, kecil lah spender je. Nak buka orang ramai, bondong-bondong orang, orang yang sangkut. Jadi buka pintu, tak nampak sikit aurat, pakai kencing. Saya lek, dia nak semayang macam mana? Najis. Jadi saya balik kotor lah ustaz. Tak apa ustaz. Tak apa, tak boleh lah. Dan kalau semayang tak sah juga. Jadi kalau semayang tak sah, tak semayang lah saya. Semayang hormat waktu, kena buat. Dalam mazhab kita Syafi'i ada hormat waktu. Tak cukup syarat sah, tapi waktu dah masuk, kalau kita biarkan dia akan lepas, maka kita kena buat. Nak buat macam mana? Semayang macam biasa. Kemampuan kamu tunduk, sujud dan sebagainya kalau mampu. Kalau tak mampu, berdiri.
Contoh tak mampu, tuan-tuan jatuh motor dalam kolam kumuhan. Puk jatuh. Waktu maghrib. Kita nak pergi ke surau. Jatuh. Panggil orang tak dengar dah. Azan maghrib dah. Qomat dah. Nak azan isyak dah. Kita pun semayang. Nak angkat tangan tak boleh. Duduk dalam haji. Kita pun Allahu Akbar. Nak buka mulut luah pun tak boleh. Takkan masuk tahi. Nak tunduk. Lagi masuk najis dalam hidung. Nak cerita je tak boleh nak gerak dah. Tapi kena buat. Kelip mata. Bayangan Allahu Akbar, Fatihah, rakaat, i'tidal, sujud, doa antara sujud Allahu Akbar. Kalau tak boleh gerak mulut senyap lah. Lidah saja berkata-kata. Sebab takut masuk. Macam tu sekali pun kena buat. Ini kan boleh bergerak. Isyak, azan. Isyak dah? Oh lambat. Lambat bunyi kena gede-gede. Baik, kita sambung sikit 10 minit waktu azan dan juga iqamah insya-Allah. Jadi tahap sabar ketika ditimpa musibah, tahap yang paling tinggi sekali dalam tahap-tahap sabar, iaitu 700 darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan semua orang boleh sabar ketika mana ditimpa musibah. Ada kes bila mana seorang perempuan
zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian cucu dia. Dia orang Badiah ni, orang kampung, orang pedalaman, dia tak kenal Nabi. Dia terima risalah Islam. Dia tak kenal, tak pernah tengok Nabi. Jadi Nabi pun pergi ziarah. Ini kita kena ambil manfaat di sini. Itu sunnah Nabi. Bila kita dengar orang sakit, kita pergi ziarah. Itu sunnah. Tak kira lah kita tu ada title ke, atau tunggu kita nak jadi YB baru nak pergi ziarah. Tak. Dengar saja pergi ziarah. Apatah lagi kalau kita tu yang berhormat. Tirulah Nabi. Nabi pergi ziarah, dia kata sabar makcik, isbiri, sabarlah, ini gini. Makcik tu marah mana? Dia tak kenal Nabi. Orang muda dia kata, sedar suruh aku sabar. Yang mati cucu aku bukan cucu kau. Oh, dia marah. Nabi kecil hati, Nabi balik. Sahabat datang. Tanya makcik, "Cik, kenal tak siapa tadi?" Tak tahu. Sabar dia tak. Itu Nabi. Nabi, kau kejar Nabi. Dia minta maaf dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku tak kenal kau, aku minta maaf ya Rasulullah." Nabi kata, "As-sabru 'inda salamatil ula." Makcik, sabar ini ialah ketika rempuhan yang pertama, itu sabar. Ketika mana tumbukan yang pertama, tamparan yang pertama, panahan yang pertama, itu kena sabar. Itu Saddam Hussein, Saddam langgar. Saddam. Maka as-sabru 'inda salamatil ula, maksudnya sabar itu ketika rempuhan pertama. Masa kita pak kena tu, kita kena sabar terus. Kita lalu tiba-tiba grapefruit lalu sapu cermin side mirror kita. Pak masa kena tu kita tahan lagi, sabar. Astagfirullahalazim. Tunggu elok-elok dia kata. Tengok dia, "Dek, pak cik, abang, kena ada side mirror pecah ni. Jadi nak kira macam mana nak bala polis ke nak bayar ke macam mana?" "Oh, tak apalah cik, saya bayar." Ataupun dia duduk marah maka kita, "Oh, tak apalah, kita buat report polis lah." Tak padan kita nak berbalah, tak padan kita nak bertumbuk, tak padan kita nak apa dengan sebab side mirror. Side mirror boleh beli dengan harga RM50. Nilai maruah diri kita bukan RM50. 5 juta pun tak boleh bayar maruah kita. Takkanlah side mirror RM50 kita sanggup bunuhan dah, jangan. Sebab sikit mula-mula, kita tembak dia atau tumbuk dia. Dia jatuh. Dia pun ingat, oh ni kata apa? Aku repeat nanti. Dia panggil geng-geng grab dia. Pergi repeat kita. Saja kita. Contoh mudah. Sebab apa? Sebab tidak sabar ketika sadamatul ula. Ataupun kita buka cermin kita, bagi kat dia sebiji. Dia datang nak minta maaf. Kita tumbuk dia pun jatuh. Patah hidung. Masuk hospital. Kita tak kenal siapa. Kita rasa puas sebab kita dapat balas dengan tumbukan. Tiba-tiba dengar deringan telefon. "Mak, ya. Ada apa, cik?" Aku nak pergi Putrajaya, aku nak pergi Kuala Lumpur tu. Alah, anak aku tadi, dia terlanggar cermin kereta. Siapa entah nyebelasah ketua kereta tu, patah hidung anak aku. Dia hospital kan ni? "Ya." Tak apalah, kita ambil ke airport. Tak ada pasal-pasal, kita kena ambil sepupu kita ke airport. Ambil pergi hospital Putrajaya contohnya. Kita tengok, budak ni aku tumbuk tadi. Anak sepupu kita tumbuk. Baru kita menyesal, ya Allah, malunya kau sepupu aku. Sepupu kita maka anak kepada mak saudara kita atau pak saudara kita, bukan orang lain. Dah rasa malu. Sebab apa? Sebab itu Nabi kata, sabar ketika rempuhan yang pertama, kau sabar, tahan dulu. Lepas tu berkira-kira. Kalau kita masa tu juga, semua orang boleh nak tumbuk nak apa, boleh buat. Tapi tak ada sabar. Sebab sabar ni Allah bagi darajah yang 700 kali ganda berbanding dengan orang yang sembahyang, berbanding dengan orang tinggal maksiat. Sebab bila dia boleh sabar ketika ditimpa musibah, dia boleh sabar ketika taat dan ketika tinggalkan maksiat. Tinggi darajah dia. Jadi sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dan sebagainya, sabar dengan musibah yang kamu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya darajat kamu ialah 700 kali ganda berbanding dengan orang lain. Tapi syaratnya kena jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jaga baik-baik. Baik. Sebelum akhir ada dua benda mengenai tolabul ilmi. Ni pun kita belajar ilmu ni, cuma saya kaitkan dengan peristiwa-peristiwa semasa supaya kita menjadi orang yang sabar. Dan sabar ketika taat 300 darjat. Sabar dulu 300 darjat nak ambil. Bak lengah dah duk sela dah. Ejah kau tu, ejah kau ni. Kebah ni. Sabar 300 darjat. Kata Nabi SAW, belajarlah ilmu lah. Belajarlah ilmu kerana ilmu itu kafarah lima madha, boleh menghapuskan dosa-dosa kita lepas dah.
Mari je belajar. Dengar je ada kuliah, datang. Kita tinggalkan seketika nikmat dunia di rumah kita. Sofa mewah, TV dengan buletin utama pukul 8. Tinggal. Inilah waktu yang ada kebiasaan di mana-mana negeri di antara maghrib dengan isyak orang nak bagi ilmu. Kalau hari Minggu, mungkin kuliah subuh, kuliah maghrib. Ada setengah tu kalau dia buat kuliah subuh, tak buat kuliah maghrib. Kalau tak ada subuh, dia buat maghrib. Salah satu. Dia takut orang banyak ilmu. Hak ni tak pakai hijau Kelantan pagi. Subuh pun buat, maghrib pun buat. Inilah waktu dia. Ada orang yang tak boleh datang maghrib, dia boleh datang subuh sebelum dia nak berlari, sebelum nak cycling. Subuh dulu, bagi kuliah dulu. Ustaz tak ada duit, minta tak ada duit, minta dengan orang ramai. Hak malah-malah mari dengar tu minta duit dengan dia. Dah dia malah mari dengar kuliah, minta duit. Mai duit 10 ya. 10 ya, 1000 orang. Padahal untuk tabung surau. Dah lah malah belajar, kedekut pula. Tapi ingin nak masuk syurga. Nak siapa? Syurga bagi orang yang taat, neraka bagi orang maksiat. Settle masalah. Aku walaupun apa aku jahat nakal, tapi aku nak masuk syurga. Mengingat ke syurga hak tak nyi kau punya. Hak tak cik, hak tak wan kita. Dah. Allah kata dah, syurga bagi orang yang taat, neraka bagi orang yang maksiat. Itu je keadaan mudah. Yang ada tu dalam kisah perempuan lacur yang masuk syurga tu, Ustaz. Perempuan lacur masuk syurga itu sebab dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia masuk dengan pelacuran dia tanpa mengucap la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah, dia berhenti melacur dan tu juga kerana kesian tengok anjing pun tak reti nak melacur. Ini kan aku yang ada akal melacur. Aku menangis kepada Engkau ya Allah. Aku taubat kepada Engkau ya Allah. Mati. Syurga dia. Sebab dia taubat kepada Allah. Jangan kita kata perempuan lacur tu masuk syurga sebab berminum anjing. Sebab dia taubat dan dia rasa kesian belah kepada makhluk Allah namanya anjing. Faham cerita baik-baik. Baru sedap lah macam tu. Aku nampak ya kaki karaoke, kaki mahuk. Tapi aku ahli syurga. Habis kita hadap masjid ni ahli neraka. Syurga untuk orang yang taat, neraka untuk orang yang maksiat. Jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, tak boleh panjang, kita dengar taklim dan sebagainya untuk ubah diri kita, untuk kita bertambah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali dalam khutbah hari Jumaat lepasnya ialah untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Uji iman, uji kesabaran dan uji redha. Redha ataupun tidak kita dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apa yang kita tak suka, kita susah nak redha. Payah kita. Kalau itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, redalah dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita walaupun pahit untuk kita telan. Kerana kita tahu apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada kelebihan istimewa. Dan Nabi juga menyebut siapa yang belajar ilmu takaffalallahu lahu rizqahu. Siapa yang belajar sentiasa dalam majlis ilmu, Allah jamin rezeki dia. Allah jamin rezeki. Orang ada ilmu, Allah jamin rezeki dia. Sebab apabila kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, Allah akan tambah ilmu apa yang kita tak belajar. Kita beramal dengan ilmu yang kita belajar, Allah tambah ilmu apa yang kita tak belajar. Itu kelebihan dia. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Kita belajar sikit, kita beramal. Lepas itu kita akan dapat sesuatu yang baru yang kita tak belajar pun, tapi kita dapat. Siapa bagi? Allah, pemilik alam ini. Ilmu ladunni. Ilmu yang tak payah belajar, tetapi hasilnya adalah hasil daripada kita belajar yang sikit, kita beramal, Allah bagi pula tambahan. Itu hak Allah. Kita kata dia tu tak kenal siapa. Sebab dia bukan belajar pondok, bukan belajar universiti, tapi tanya soalan dia boleh jawab. Sama dengan dalam kitab. Dia belajar mana dia tu? Belajar jin ko. Kita jin ya. Nampak tu yang kita je. Dia tak nampak ini ialah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana jaminan siapa yang beramal dengan ilmu ni, Allah bagi ilmu yang dia tak belajar, kelebihan. Akhir sekali hujung bulan ni lah,
Masuk tahun terakhir tahun 2021. Nak masuk tahun 2022. Sehari dua lagi akan sibuklah. Sekarang pun dah sibuklah YouTube yang menyatakan tidak dibenarkan untuk baca doa awal dan juga akhir tahun. Kerana dia bid'ah, sesat, masuk neraka. Allahu akbar. Mudahnya sesat masuk neraka. Bid'ah, betul, bid'ah. Baik. Ni pakai emas ni. Bid'ah ke tak? Cuba jawab. Bid'ah ke tak? Nabi pernah pakai ke tak tanya? Nabi tak pernah pakai emas tu. Nabi tak pernah sembahyang jarak ni. Nabi kata sawu atadilu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis salah. Penuh sah, rapat sah. Kita kata jarakkan sah di antara satu sama lain. Pakailah emas. Bukankah bercanggah dengan arahan Nabi? Nabi larang tutup mulut ketika sembahyang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughtiya rajul fahu inda salat. Nabi larang seorang lelaki tutup mulutnya ketika sembahyang. Sekarang kita tutup. Bercanggah dengan apa yang Nabi bagi tahu kita. Kenapa buat? Bukan bid'ah, sesat. Kalau nak kira sesat lah, nak kira bid'ah. Tapi ini ada maslahah. Ada sebab musabab untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit. Maka kita kena taat. Sebab di sana ada kelebihan dia, ada sebab dia. Maka begitu juga dengan benda bid'ah yang baik. Bolehlah buat. Mari hujung tahun sebelum maghrib, lepas asar sebelum maghrib bacalah doa akhir tahun. Nak baca ramai boleh, seorang boleh, terserahlah. Cuma jangan kata Nabi suruh. Nabi tak suruh. Nabi tak buat. Kita nak buat. Boleh. Sebab apa? Sebab doa kita setiap masa, setiap minggu, setiap bulan kita baca doa. Maka tahun pun sama juga. Ya Allah, inilah tahun yang terakhir dalam hidup aku, ya Allah. Mungkin ada dosa-dosa yang aku tidak minta dengan Engkau, ya Allah. Dosa yang belum Engkau ampun, ya Allah. Maka sebelum berakhirnya tahun 2021 ini, ya Allah, mohon padamu, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Anak isteri aku, ahli keluarga aku, ya Allah. Muslimin, muslimat, ya Allah. Kita tak tahu, mungkin ada yang kita terlupa. Mungkin ada. Dosa mana-mana kita tahu. Mungkin dosa kata ke ustaz ni ke, patut dah habis dah azan isyak tak berhenti-berhenti lagi kuliah. Aduh, tak ada hajat dah lain kali. Boleh jadi hak tu. Boleh jadi yang tu kita terlupa. Bakat sekali ni yang panggil pun. Maka kita taubat kepada Allah. Lepas maghrib kita baca, ya Allah, ni tahun baru, ya Allah. Aku tak tahu lagi macam mana, ya Allah, hidup aku, ya Allah. Maka aku mohon pada Engkau, ya Allah, di tahun baru 2022 ini, ya Allah, lindungilah diri aku, ahli keluarga aku daripada hasutan syaitan, daripada godaan-godaan yang jahat, ya Allah, daripada mata-mata yang hasad dengki dengan aku, ya Allah. Ya Allah, tu kaedah protect. Pagar besar, setiap bulan kita baca lagi, pagar kecil, setiap minggu kita baca lagi, setiap Jumaat, setiap hari. Mana daripada pagar besar, pagar pertengahan, pagar kecil. Kan itu lebih selamat. Kita minta doa, kita minta apa? Kita niat sebulan Ramadan kita puasa Ramadan. Tiap-tiap malam tu imam sebut pula nawaitu samaratin. Maksudnya kalau kita terluput niat malam itu, niat sebulan telah mengawal. Telah cover, telah meliputi dah. Kalau tak niat pun tak apa dah. Begitu juga doa ni. Jadi kita buat protection, penghalang daripada maksiat dan sebagainya. Kita minta setahun akan datang, ya Allah. Lepas tu tiap-tiap bulan kita minta pula, ya Allah, lindungi ahli keluarga aku, ya Allah. Minggu kita minta lagi, setiap Jumaat. Jadi tidak menjadi kesalahan. Yang menjadi salah kalau kita kata Nabi suruh buat. Itu je. Mari bacalah pakak-pakak dulu. Baca sendiri-sendiri maupun ramai-ramai. Kalau tak pandai sendiri-sendiri, mintalah ramai-ramai baca. Minta imam tolong bacakan. Tak payah bacalah nak baca bahasa Arab. Baca bahasa Melayu lah. Walaupun bahasa Arab tu lebih betul, tapi tengok situasi tempat. Kalau kuasa itu kuasa Jawa semua, baca Jawa lah. Dugusti kulunyung warahmat panjin dengan kulunyung. Goncangkan hati, ya Allah, kalau Muhammad sallallahu Nabi mantuan kulunyung. Faham Jawa? Tak faham. Aku pun tak tahu makna apa. Tapi Jawa lah, Jawa campur apa tak tahu lah. Gusti kulunyung waktu Tuhanku kan. Tapi tu guru saya, dia belajar di Jawa, dia bagi doa tu untuk pergi temu duga jumpa orang besar.
Saya tak tahu. Gusti kulunyu rahmat penjin dengan kulunyu wun goncangkan hati ya Allah kalawan Muhammad dan salikul Nabi mantu kulunyu wun. Kalau faham, tak faham tu duduk diam jelah. Jadi kita baca biar dia faham. Baca kod Melayu boleh. Saya kalau balik Kelantan saya akan baca kod Kelantan. Ya Tuhan, mu tahu ya Allah hati. Kita nak bercakap biar orang pun rasa. Tu kaedah dia lah, kaedah. Jadi pakak-pakak baca, saya baca, tuan-tuan baca, minta Allah lindung. Dosa yang lepas, yang tahun-tahun yang lepas, Allah ampunkan. Yang akan datang, Allah lindungkan supaya kita ni, kalau nak buat maksiat pun, ada protektor tolong tahan kita daripada berleluasa buat dosa. Bukan tak buat-buat, tapi cepat ingat. Allah, dosanya aku kata kau astagfirullah. Cepat ingat. Berbanding dengan orang yang tak ada peringatan. Jadi wallahu alam, sekadar tu dulu tuan-tuan sebagai halwa telinga sahaja. Pandai tidak cuma boleh untuk nasihat menasihati di antara satu sama lain. Saya tidak nak mengajar tuan-tuan yang dah pandai dan sebagainya, sebagai peringatan sahaja, tazkirah sahaja. Saya tazkirah untuk diri saya, untuk ingatan kita sama-sama, kerana al-Islam dinu nasihat. Islam ini adalah agama nasihat, menasihati di antara satu sama lain. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.